hidayahnya diperkenankan kita sama-sama sekali lagi kembali dalam pengajian kitab Sirah Salikin juzuk yang keempat, di mana kita telah sampai pada muka surat yang ke-68. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sedang membicarakan daripada perihalnya khauf dan raja. Khauf takut, raja harap. Dan kita telah menyebutkan bahawa kita ini mesti ada dua pertimbangan yang sama. Sama-sama kita ada rasa takut supaya jangan kita melakukan perkara yang dilarang Allah, dan sama-sama kita letakkan harapan supaya kita sentiasa mengharapkan keampunan dan rahmat dari Allah. Kenapa demikian? Jangan sampai kita putus harap dan kemudian kita terus melakukan dosa kerana dah tak ada harapan yang Allah akan ampunkan kita. Dan jangan kerana tersangat takut sehingga kan kita terus beribadat dan menzalimi diri kita dan membebankan diri kita sehingga tidak dapat kita laksanakan kewajipan-kewajipan yang lain. Maka dengan sebab itulah kena ada kedua-dua itu di pertengahan. Jangan sampai ada yang memberatkan ataupun yang terlalu meringankan. Dalam perkara yang tersebut kita menyambung di dalam muka surat 68, di mana berkata tuan pengarang kita Syekh Abdul Samad Al-Lambani rahimahullah taala wa nafa'anallahu bihi bikum fid darani amin, iaitu katanya seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini tidak berpuasa melainkan sebulan Ramadan sahaja tanpa aku tambah. Aku tidak solat melainkan solat fardu yang 5 sahaja tanpa aku tambah. Mana tak ada yang sunat-sunat, tak adalah. Ya, yang wajib saja. Puasa yang wajib dan juga solat yang wajib. Tiada di dalam hartaku untuk disedekahkan yang wajib kerana Allah. Mana dia miskin ni, nak keluar zakat pun tak mampu. Tidak juga aku berupaya menunaikan fardu haji. Miskin lah dia, nak pergi haji pun tak mampu. Dan tidak pula aku melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Bagaimanakah kedudukanku apabila aku mati kelak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bersabda, ya, jika engkau memelihara hatimu daripada 2 perkara, iri hati dan hasad dengki kepada manusia. Memelihara lidahmu daripada 2 perkara, mengumpat dan berdusta. Ini semua perkara yang kena jaga ni. Selain daripada dia buat yang wajib saja, sunat pun tidak, tetapi jaga hati. Jangan iri hati, jangan hasad dengki. Jaga lidah, jangan kita mengumpat dan jangan berdusta. Dan peliharalah kedua matamu daripada 2 perkara, iaitu memandang apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi perkara-perkara yang haram, yang tak sepatutnya kita lihat, ya, jaga mata kita. Dan menghina orang Muslim dengan lirikan kedua matamu. Macam mana pula tu menghina orang Muslim dengan kedua mata kita? Kita orang kata menjeling mata kita. Tengok dia, kita tarik mata kita. Jadi seolah kita hinakan dia. Ini berdosa, tak boleh. Sebab tu kalau sekira kita nak berjumpa orang Islam, sebaik-baiknya bila kita jumpa tengok wajah dia dengan manis. Jangan orang tu cakap kita palingkan lain pula. Jangan. Itu makna kita tak menghormati orang tersebut. Jadi jaga mata kita ini. Jika engkau pelihara semua itu, lidah, hati, mata dan amal yang wajib saja, nescaya engkau menyertaiku masuk syurga dengan tanggungan kedua tapak tanganku ini. Mana aku janji, aku jamin. Masya Allah. Tapi syaratnya itulah dia. Jangan kita buat perkara yang maksiat mata, maksiat hati dan kemudian maksiat lidah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya maksiat mata, maksiat hati, maksiat lidah ni banyak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkaskan kepada dua. Kerana ini 2 yang paling besar sekali. Bukan maknanya tak ada lagi. Kalau sekiranya maksiat mata lagi, ada lagi yang lain. Dan maksiat lidah, ada banyak lagi maksiat lidah yang lain. Tetapi ini 2 yang paling besar. Artinya kalau yang besar ni dapat dijaga, insya-Allah yang kecil tu sudah mudah dia meninggalkannya. Itulah maksudnya. Seorang Arabi, iaitu orang dusun, orang kampung, bertanya pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang berkuasa mengurus hisab seluruh makhluk pada hari kiamat?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah Ta'ala yang berkuasa mengurus hisab hambanya pada hari kiamat. Orang Arab dusun itu bertanya pula, wahai Rasulullah, dia sendiri sahaja ke? Mana Allah Ta'ala sahaja ke yang menguruskan? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di sini makna menunjukkan kepada kita besok yaumul qiyamah hanya Allah SWT saja yang menguruskan perhitungan hamba dia. Tak ada penterjemah dan tak ada pembantu. Kenapa? Allah sudah mencukupi segalanya. Dia yang maha berkuasa. Kalaulah kita kata dunia ni, tadbir dunia ni, hari ini Allah SWT mendatangkan para malaikat. Malaikat yang menjaga angin, malaikat yang menjaga rezeki, malaikat yang menjaga hujan, malaikat yang menjaga tumbuh-tumbuhan, malaikat yang nak mengambil nyawa. Kita tanya balik, kenapa Allah Ta'ala tak ada kuasa ke? Kenapa pula diwakilkan disuruh para malaikat? Bahkan sebahagian para wali-wali Allah pula, mereka diberikan kuasa pula untuk menjaga itu dan menjaga ini. Kenapa Allah Ta'ala pula tidak ada kuasa ke untuk menjalankan tugas-tugas tersebut? Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan Allah lah yang maha berkuasa. Dan sebenarnya semua para malaikat itu dan sebenarnya para wali yang diberikan tugas itu adalah daripada kuasa Allah. Kerana mereka juga tidak akan dapat melakukan pekerjaan itu tanpa dengan izin Allah. Kita sekarang ni, kita mentadbir rumah tangga, mentadbir masyarakat, mentadbir syarikat, mentadbir negara. Apakah Allah Ta'ala tak berkuasa? Bahkan lebih dari itu Allah berkuasa. Habis yang kita tadbir, itu tadbir itu adalah daripada kuasa Allah yang Allah beri kepada kita. Kalau tidak, jangan kata kita nak bekerja, nak satu langkah pun tak boleh kita bergerak tanpa izin Allah. Itu maksudnya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok di akhirat tidak sama sekali perlu pada siapa pun, maupun pada manusia, maupun daripada para malaikat. Hanya dialah yang maha mengadili semua hambanya besok yaumul mahsyar. Jadi orang Arab dusun ni tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Allah sahaja ke? Nabi jawab, ya, Allah sahaja yang menguruskan urusan pengadilan. Orang Arab itu pun tersenyum gembira. Nabi pun bertanya dengan sabdanya, mengapa engkau tertawa wahai orang Arabi? Dia ada beza tuan-tuan. Arabi sama Arab. Arabi orang dusun. Arab orang Arab yang tidak selain pada orang dusun, mana orang bandar lah. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi kepada istilah yang sebenar, Arabi orang-orang yang bercakap bukan bahasa Arab yang tersusun betul. Tersusun betul, tak ada grammar lah kita kata. Orang Arab ialah orang yang cakap ikut grammar. Habis kalau ikutkan zaman sekarang ni, orang Arab yang kalau kita pergi Mekah tuan-tuan ya, dia orang kalau kita belajar bahasa Arab, kita cakap dengan dia ketawakan kita. Kenapa dia ketawa kita? Dia kata, wah dia ini belajar kitab. Wah, pasal kita ni, kita tak tahu bahasa dia, kita cakap betul-betul ikut bahasa Quran, dia ketawakan kita. Jadi kalau ikut sekarang ni tuan-tuan, orang yang belajar bahasa Arab, yang cakap Arab betul, itulah orang Arab. Yang orang duduk negeri Arab tapi dah habis hancur bahasa dia, dah campur bahasa semua, itu dah kira orang Arab. Arab tu mana orang dusun lah tu. Itu kalau ikut dari segi istilah lah. Tapi di sini kita mengambil daripada segi bahawa orang Arab tu orang kampung ya. Jadi orang kampung ni pun kata, orang Arab dusun pun menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala tu bersifat karim, iaitu pemurah. Dan yang pemurah itu apabila berkuasa menyiksa, dia akan memaafkan orang yang melakukan dosa kepadanya. Apabila menghisap, dia akan memudahkan hisapnya. Nabi SAW pun bersabda, benar kata-kata Arab ya, dia ada apostrofi ke atas tu. Arab dusun itu. Arab dusun lah. Tiada yang pemurahnya lebih pemurah daripada Allah Ta'ala. Dialah yang paling pemurah di antara kalangan orang-orang yang pemurah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Arab dusun sekarang mengerti, mana faham dia. Itu dia tuan-tuan. Dah kalau Allah yang maha pemurah, yang maha pengampun, apabila dia saja yang mengaturkan perhitungan di yaumul qiyamah, nah sekarang sudah tentu yang maha pengampun, kalau kita ada salah pun dia akan maafkan kita.
Cuba tuan-tuan dan puan-puan ni, kalau kita ni ada kawan ni memang baik, tapi kita pun ada salah dengan dia pula. Kita jumpa dengan dia, agak-agak kalau kita sebutkan kesalahan kita dengan dia, marah tak dia? Sudah tentulah dia akan maafkan. Tak apalah, engkau pun tak sengaja. Tak apalah, engkau pun bukan buat salah. Selalu ni sekali-sekali kau terbuat. Tak apalah, aku maafkan. Kalaulah sekira manusianya pemaaf boleh bersifat demikian, bagaimana yang maha pemaaf, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila orang Arab Badui ni, dia mendengarkannya Nabi mengatakan hanya Allah yang menguruskan perhitungan di Yaumul Mahsyar, hari akhirat, dia pun rasa gembira. Karena kalau dah Allah tu maha pemurah, maha pemaaf, sudah tentu dia akan maafkan aku. Jadi apa maksud hadis ni? Hadis ini menunjukkan harap. Makna kita ni tuan-tuan, ialah manusia mana tak ada buat salah silap. Semua kita ada buat salah silap. Tapi jangan putus harap daripada Allah, kerana dialah maha pengampun dan maha pemurah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, sabaqat rahmati ghadabi. Allah Taala telah berfirman, rahmatku mendahului kemurkaanku, yaitu rahmat Allah ke atas orang-orang mukmin lebih banyak daripada kemurkaannya ke atas mereka. Banyaklah dia punya huraian penjelasan hadis ini. Ini hadis kursi. Kursi kerana dia adalah firman Allah. Qudsi itu maknanya suci. Hadis suci. Maksud hadis suci, hadis tetapi dia firman Allah. Berbeza dia dengan Quran. Quran pun firman Allah. Berbeza dengan Quran. Quran boleh dibaca dalam sembahyang. Hadis kursi tak boleh dibaca dalam sembahyang. Quran tak boleh diubah-ubah, tapi kalau hadis kursi boleh, bukan nak kita sengaja ubah, tapi boleh kita bicarakan dengan artinya, arti firman Allah dalam hadis kursi. Tapi Quran tak boleh. Quran mesti sebetul-betul yang mungkin kita boleh baca. Ya, jadi adalah hadis kursi ini Allah Ta'ala mengatakan, rahmati, rahmat aku, sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaanku. Kita buat salah. Kita lambat bangun sembahyang subuh. Kita buat salah. Kita lambat sampai masuk maghrib, asar belum buat. Kita buat salah. Pakaian kita terbuka aurat. Kita buat salah. Macam-macamlah dosa kita buat. Ada tak? Bila kita buat salah dia, pom, datang balak. Ada tak kita bangun subuh lambat, pom, kita pun jatuh tangga patah kaki? Tak ada. Bahkan dosa demi dosa, yang buat dosa yang ahli maksiat, dosa demi dosa dia buat, tapi masih sihat walafiat, masih rezeki dia melimpah-limpah lagi. Allah tak berikan balak. Kenapa? Sebab Allah telah meletakkan janji, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Jadi kemurkaan Allah baru nak start, rahmat dah sampai dah kepada orang tu. Murka Allah baru nak pergi pada orang tu, rahmat dah pergi, dah ada dah di samping orang tu. Subhanallah. Jadi dengan sebab itu Allah berikan rahmat. Inilah dia tuan-tuan, Allah ni pemurah tuan-tuan, ya. Sebab tu kita ni kalau sekiranya kita lihat daripada segi ini, bukan makna kita bertambah semangat untuk nak buat maksiat. Kalau itu kita buat maksiat, ustaz. Tidak. Tapi bertambah semangat kita untuk nak buat taat. Kenapa? Malu aku kepada Allah. Begini baiknya Allah pada aku, takkan aku nak buat dosa juga pada astagfirullah. Malu kita kepada Allah. Orang dah baik yang kita tuan-tuan, takkan kita nak buat jahat dengan dia. Malu. Inilah hakikat sebenarnya. Dan inilah janji Allah, rahmat aku mendahului kemurkaanku. Jadi kalau kita ada terbuat salah apa, jangan kita putus asa pada Allah, kerana Allah telah janjikan rahmat dia melebihi daripada murkanya. Wallahu a'lam. Masuk kita pada fasal yang ketiga mengenai obat yang membawa kepada takutkan kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita nak bawa perasaan rasa takut pada Allah Ta'ala? Ini sekarang Tuhan mengarang kita nak berikan obatnya. Ketahuilah bahawa khauf dan raja itu merupakan makam golongan mubtadi yang baru mengikuti tarikat dan makrifat kepada Allah Ta'ala. Khauf, raja. Makam mubtadi. Mubtadi itu permulaan. Orang yang baru bermula. Baru nak berjinak-jinak jalan nak menuju pada Allah. Habis ustaz, kalau orang yang tak ada nak jalan menuju pada Allah, tak ada keperasaan khauf dan raja? Tak ada. Sebab tu bagi dia, maaf kata, maksiat tu biasa saja. Bukan aku seorang yang buat, orang lain pun buat. Dia tak ada rasa takut pun. Kalau dia buat ibadat pun sekadar rutin saja.
Tetapi orang yang benar rasa takut dan orang yang benar mengharap, bila sudah letakkan hati dia tu di atas jalan untuk menuju pada Allah. Ya Allah, malunya aku pada Engkau, ya Allah. Engkau telah beri aku segala nikmat, tapi aku masih buat dosa. Kau beri aku segala kebaikan, tapi aku lalai pada Allah. Hati dia sudah letak di hadapan Allah, jalan nak menuju pada Allah. Itulah nama jalan, iaitu tarekat. Tarekat ni sebenarnya orang bimbang, apa tu Ustaz tarekat tu, takutlah dengan nama tarekat. Sebenarnya tarekat tu dalam bahasa Arab jalan. Jalan ke mana? Jalan nak menuju pada Allah. Itulah dia. Jadi isi pelajaran tarekat itu ialah tasawuf. Tasawuf itu yang sekarang kita belajar. Takut pada Allah, harap pada Allah, tinggalkan maksiat, buang riya, ujub, semua. Inilah dia jalan nak menuju kepada Allah. Jadi untuk kita nak mengetahui lebih dalam lagi dengan apakah itu tasawuf atau tarekat itu di sisi ajaran Islam Ahlus Sunnah Jamaah, tuan-tuan boleh ikutilah nanti seminar yang kita akan adakan pada tanggal 6 dan 7 hari bulan Februari. 6-7 Februari ini, iaitu lagi 2 minggu lah dari sekarang, tak sampai 2 minggu lah tuan-tuan ya. Di Masjid Sultan kami akan adakan, iaitu MHDS, Moral Human Development Society. Kalau tuan-tuan yang ingin nak dapatkan lebih murah, boleh dapatkan daripada Pergas, daripada Masjid Khadijah, daripada kami pun boleh ya. Baiklah, apabila telah sampai ke makam golongan arifin, iaitu orang-orang yang sudah berarti telah naik ke makam mahabbatullah, yang tidak lagi memerlukan kepada obat yang membawa kepada khauf atau takut. Ini dah kasih pada Allah dah. Orang makrifat lah ni ya. Semata-mata kerana pada ketika itu segala perbuatan dan kelakuannya menyertai Allah. Jadi makna di sini perasaan rasa takut dan harap hanya untuk orang permulaan. Tapi kalau orang yang sudah kenal kepada Allah, yang sudah sampai makam wali Allah, yang sudah terbuka hati dengan makrifat pada Allah, yang sudah dekat pada Allah, dia sudah tak ada lagi perasaan khauf dan raja. Kenapa? Sudah perasaan takut tu sudah tak ada, tapi perasaan cinta kepada Allah. Nampak? Beza takut dan cinta. Takutlah dengan bapa, tapi dia sayang bapa. Macam mana bezanya? Orang yang takut pada bapa, dia tak buat perkara yang bapa larang. Orang yang cinta pada bapa, dia akan tinggalkan yang bapa larang. Daripada segi zahir sama, tapi dari segi batin tak sama. Nampak? Pasal apa? Yang ini buat kerana takut, yang ini buat kerana cinta pada bapa. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang sudah sampai kepada makam makrifat pada Allah, dia sudah tak ada rasa takut, bahkan kasih mahabbatullah, kasih kepada Allah. Maka dia tidak memerlukan lagi obat yang membawa kepada khauf atau takut. Semata-mata kerana pada ketika itu segala perbuatan dan kelakuannya menyertai Allah Ta'ala. Sudah sama dia dengan Allah. Dia sudah, hati dia tu melekat dengan Allah saja. Maka hatinya melihat hal Allah Ta'ala yang mutlak, iaitu melihat kepada keelokan Allah yang tiada tandingannya dan berbeza daripada segala makhluk yang bersifat baru. Ketika itu tibalah dia ke martabat aulia Allah. Aulia tu wali-wali lah ya, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya aulia Allah itu tidak takut kepada selain Allah, dan mereka tidak berduka cita terhadap sesuatu. Tak takut selain Allah. Jadi makna di sini tak ada satu apa pun yang dia takut di atas muka bumi ini. Dan di sini dia mengatakan la khaufun alaihim, tak ada rasa takut mereka itu. Takut sikit pun tak habis kepada Allah Ta'ala. Di sini melainkan Allah ni sebenarnya tidak ada ya. Tidak takut kepada selain Allah. Jadi mereka hanya takut pada Allah, tapi bukan takut tu kita kata takut macam orang yang permulaan, tapi dia adalah cinta dan kasih kepada Allah. Walahum yahzanun, mereka tidak rasa duka cita. Jadi orang wali-wali Allah ni tuan-tuan ya, dalam hidup dunia dia tenang saja. Kau tak susah hati ke sekarang ekonomi jatuh ni, banyak orang kena buang kerja? Alhamdulillah, semuanya itu dah kehendak Allah. Bukan mana tak berusaha, tapi dia tak rasa risau. Kerana dia sudah rasa jamin hati dia,
Allah yang memberi rezeki. Kenapa kita nak bimbang? Pernah di waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita yang di mana mati suaminya dalam peperangan Uhud. Jadi kaum wanita Madinah datanglah beri takziah kepada balu si mati. Maka berkata wanita ini, kalau kamu semua datang untuk nak mengucapkan takziah supaya aku bersabar, janganlah kamu bimbang. Kerana setahu aku, suami aku tu orang yang tukang makan. Dan yang beri aku makan ialah Allah Ta'ala. Sekarang yang tukang makan dah mati. Yang tinggal yang beri makan, apa takut aku? Tak takut apa? Masya Allah. Ini iman tuan-tuan ya. Maknanya tukang makan dah tak ada. Yang tinggal yang beri makan, Allah yang masih beri makan. Nak takut apa? Itulah tuan-tuan, orang yang telah sampai darjat wali Allah. Tak ada rasa timbang pun. Suami tak ada pun, alhamdulillah Allah masih ada. Allah beri aku rezeki. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, orang wali-wali Allah ni tak ada rasa bimbang dan khawatir sama sekali. Kerana hati mereka tetap tertumpu kepada mahabbatullah, cinta pada Allah, dan ma'rifat kepada Allah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan sebab memperbanyakkan zikrullah itu hati-hati menjadi tenteram dan tenang, tertumpu kepada mengasihi Allah Ta'ala dan kepada ma'rifatullah. Jadi kalau orang yang sudah hati dia tenang, apa nak rasa takut lagi? Siapa dia? Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak dia tu menyebut nama Allah. Jadi kalau orang yang banyak berzikir, Allah Ta'ala dah angkat darjat dia, sudah menjadi kekasih Allah, dah buka pintu makrifat, dia pun tenang. Bila dia tenang, adakah takut kalau orang yang tenang? Tak, orang yang tenang dia tak takut. Orang semua lari lintang pukang. Kenapa orang yang lari lintang pukang? Ada perang, ada berlaku, ada gempa bumi, ada tsunami. Orang yang zikir pada Allah ni, dia tenang. Dia tahu apa nak jadi semua adalah kerana Allah. Dia tak perlu takut, tapi dia hanya wajib menyelamatkan diri sekadar mampu dia. Itu saja. Tapi kalau orang yang tidak ada hati ketenangan, takut dia segala-galanya dia takut. Tapi dengan Allah dia tidak takut. Itulah kalau orang yang hatinya sudah tidak ada zikir pada Allah. Sebab tu sini tuan-tuan ya, kita disuruh banyak berzikir. Bukan hanya lepas mayang 33 tasbih saja, tapi setiap waktu, setiap saat. Bila kita selalu berzikir, hati kita akan datang ketenangan. Kerana inilah masyayikh yang mursyid menyuruh murid mereka memperbanyakkan zikrullah pada siang hari dan malam hari dalam semua keadaan. Seperti mana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Ini banyak-banyak. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, uzkurullah hatta yaqulul majnun. Zikirlah kamu pada Allah sampai orang-orang tu mengatakan kamu ini gila. Dalam hadis yang lain pula mengatakan hatta yaqulul munafiquna annakum majnun, sehingga orang munafik mengatakan kamu gila. Apa ni zikir buat banyak ni? Apa ni zikir buat kuat-kuat ni? Terkejut. Kenapa? Pasal dia tak buat macam tu, dia tak zikir. Bila dia zikir subhanallah, 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 ngantuk dia. Dia tak boleh banyak-banyak. Kalau nak banyak-banyak, cepat-cepat subhanallah, subhanallah, sebelah pula jadi. Maaf tuan-tuan ya. Inilah keadaannya. Jadi memang Allah suruh zikir banyak-banyak. Pagi, petang, malam zikir. Itulah dia. Apabila kita zikir banyak, baru dapat ketenangan hati. Bila hati kita dah tenang, kita tak ada rasa takut. Dengan Allah kita sayang dan cinta. Bukan takut lagi. Takut ini hanya pada permulaan sahaja. Setengah masyayikh berkata, man ahabballaha aktsara min zikri. Barang siapa cintakan Allah Ta'ala, nescaya dia memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Betul. Cuba kalau tengok orang yang suka bola, jumpa saja cerita bola saja. Kalau orang yang suka pasal masalah foreign exchange,
Kau tahu ni sekarang duit dah jatuh. Sekarang kau beli berapa? Dia cerita duit aja. Macam tu lah juga kalau orang yang kiki betina. Jumpa kawan, cerita betina saja. Dan begitulah orang yang cinta pada Allah. Dia akan terus banyak menyebut nama Allah. Itu sebenar hakikatnya. Tak boleh kita nak tipu dusta lagi. Ada satu masa Siti Rabiatul Adawiyah sedang duduk beribadah. Adalah beberapa orang yang duduk di luar masjid itu sedang membicarakan tentang bencinya dunia. Dia kutuk dunia. Siti Rabiah pun mengatakan, kamulah sebenarnya orang yang cinta pada dunia. Terkejut orang. Kemudian Siti Rabiah pun mengatakan, man ahabba syai'an kasra zikru. Siapa yang cinta pada sesuatu, maka banyaklah dia menceritakan hal itu. Dan itulah sebenarnya. Walaupun dia kutuk, tapi dia cerita dunia. Sebenarnya dialah yang cinta pada dunia. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puannya. Kalau sekira kita mengatakan hari ini kita cinta pada Allah, buktikan dengan memperbanyakkan zikrullah. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama tasawuf itu. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihi salatu wasallam, ya Daud, khafni kama takhafu sab'a dari. Wahai Daud, takutilah aku sebagaimana engkau takuti binatang buas yang ganas. Kerana ia membinasakan orang tanpa menghiraukan sesiapa. Kalau kita bandingkan diri kita dengan binatang yang ganas tu, macam mana bila kita berhadapan dengan haiwan ganas tu? Wah, takut kita, lari kita. Cuba kita pergi zoo. Tiba-tiba harimau terlepas. Lari lintang pukang. Tak kira siapa, kanan kiri semua kita dah tak peduli dah. Itulah dia hakikatnya perasaan takut. Jadi Allah nak mengajarkan kepada kita melalui riwayat Nabi Allah Daud alaihissalam ni, untuk orang yang maqam yang masih mubtadi, permulaan. Sekarang kita orang Islam, kita kata kita takut pada Allah. Macam mana bandingkan kau punya hati takut pada Allah seperti takut kau dengan harimau? Harimau tak boleh ustaz, takut nanti dia makan kita. Tapi dengan Allah, kenapa kita boleh langgar perintah Allah, boleh lambat, nak suruhan Allah nak dijalankan? Tak apalah, bukan aku seorang, ramai orang buat macam ni. Tak apalah, sekali-sekali. Boleh tak kalau sekira kita sekali-sekali kita pergi ke zoo, kita letak tangan kita dalam kandangnya harimau. Tak boleh ustaz, takut. Sekali-sekali. Tak boleh. Pandai tak boleh. Inilah hakikat sebenarnya. So tak kita buat perbandingan jauh-jauh lah. Perbandingan dengan haiwan yang buas. Macam mana takut kita dengan haiwan itu? Kalau boleh kita ambilkan takut itu, letak dalam hati kita untuk takut pada Allah. Itu pun dah cukup lah tu. Tapi itu bagi orang permulaan. Bagi orang yang sudah makrifat, perasaan takut itu dah hilang, sudah timbul perasaan kasih sayang pada Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man khafa Allah khafahu kullu syai' wa man khafa ghaira Allah khafa min kulli syai'. Barang siapa takut kepada Allah Ta'ala, nescaya dia ditakuti segala sesuatu. Dan barang siapa takut kepada selain Allah Ta'ala, nescaya dia takut kepada segala sesuatu. Subhanallah. Terlompat ni. Maaf. 71. Belah kanan bawah Maaf. Ya, muka surat 71. Ya, apabila seorang yang salih itu tiba di makam mahabbatullah, berarti naik daripada makam khauf dan rajah kepada makam qabd dan basat, iaitu digantikan oleh Allah Ta'ala khaufnya dengan qabd. Dan apabila tiba, jadi sekarang di sini tuan pengarang kita nak menceritakan tentang darjat dia tu naik. Apabila dia sudah naik darjat dia, perasaan takut dengan perasaan harap Allah gantikan dengan qabd dan basat. Qabd dari segi bahasa Arab genggam. Basat mana Allah buka. Jadi kalau orang yang takut tu hati dia macam tertekan, dia takut, bimbang. Kalau harap hati dia macam terbuka. Itu istilah bahasa. Takut dan harap untuk orang permulaan. Takut dan harap ni maknanya dia sendiri merasakan demikian. Yang anak yang takut pada mak yang pukul dia, yang anak tu yang nak memohon maaf pada maknya. Begitulah seorang hamba yang telah berdosa takut pada Tuhannya. Begitulah seorang hamba yang mengharapkan rahmat Tuhannya.
Itu perasaan kita yang datang daripada diri kita. Tetapi kalau sekiranya kita melazimi zikir, mohon ampun pada Allah, mensucikan diri, Allah angkat darjat kita. Bila dah angkat darjat pada satu tahap, Allah buka pintu yang di mana takut tu sudah tinggal kat bawah, dah tinggal kat belakang. Hati kita sudah mula rasa harap pada Allah. Dengan sendiri dia terbuka hati kita, dan hati kita terasa kecut dengan sendiri. Ini keadaan dinamakan khabat. Khabat tu macam kita katakan takut, digenggam. Basat tu yang dibuka, yang harap. Ini dua keadaan yang berbeza daripada keadaan khauf dan raja, ya. Ini apabila tiba di makam ma'rifatullah. Dah sampai ma'rifat lah tu. Digantikan oleh Allah Ta'ala khabat itu dengan haibah, dan digantikan basat dengan khauf dan raja. Naik lagi. Bila dia sampai lagi makam ma'rifat lagi, maka yang khabat yang asalnya takut, yang tadi ditukar pada khabat, ditukar pula pada haibah. Haibah tu apa? Kehebatan. Kehebatan Allah. Dan perasaan rasa basat tu mana dibuka, digantikan pula dengan perasaan yang Allah SWT sebutkan sini, haibah, dan digantikan basat dengan khauf. Khabar itu dengan haibah, dan digantikan basat dengan khauf dan raja. Ini ada ulangan, ya, perkataan yang sebenarnya haibah sahaja. Ma'rifatullah digantikan oleh Allah Ta'ala khabar itu dengan haibah, dan demikian juga khauf dan raja. Jadi berarti katanya lain, khauf raja yang asal daripada orang yang permulaan, yang bertukar pada khabat dan basat, sudah berganti dengan haibah. Haibah tu kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila seseorang yang sampai makam darjah ma'rifat, dia sudah tenggelam dalam kebesaran Allah. Dia tak nampak lagi diri dia sebagai apa yang dia semayang, dia ibadah, dia tak nampak dah. Itu namanya makam fana, ya. Fana tu maknanya dia sudah tenggelam dalam kehebatan Allah. Seumpama kalau sekiranya kita yang jauh, kita mencari mana ada cahaya, ya. Tetapi bila kita sudah mendekati cahaya, kita pun kata itu cahaya. Kita dah tak cari lagi, tapi kita sudah dalam cahaya. Tapi orang yang sudah dekat sangat dengan cahaya lampu yang begitu terang, dia sudah tenggelam dah. Dia tak nampak diri dia, pasal apa? Dah silau dah. Nampak tuan-tuan? Itu satu gambaran yang mudah untuk kita faham. Orang yang sudah sampai darjat makam ma'rifatnya tertinggi, dia sudah tenggelam dalam kehebatan Allah. Dia tak ada lagi rasa khauf, raja, semua dah tak ada dah. Sudah tenggelam dia terus. Ikutlah kepada Allah apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab tu kata Rabi'atul Adawiyah, kalaulah Allah reda aku di dalam neraka, aku reda. Maknanya dia bukan lagi nak takut neraka, nakkan syurga, tak ada dah. Dia ikutlah kepada Allah. Sudah dia tenggelam dengan kebesaran Allah. Itu makam tinggi lah, ya. Kita mungkin tak ke situ lah. Tapi kalau Allah nak bagi itu tak mustahil, ya. Cuma nak bagi tahu kita keadaan sekarang ni, dengan keadaan kita ni masih lagi lah dalam keadaan mengharap dan takut kepada Allah, ya. Demikianlah yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Syekh Qasim Al-Halabi dalam Sirah Suluk ilal Khidmatil Malikil Muluk, dengan katanya, Al-Qabdul dan Basat ialah dua hal hati yang berlaku kepada orang yang mengikuti tarikat ahli sufi. Sebagaimana khauf dan raja itu merupakan dua hal dalam hati bagi orang yang mubtadi. Itu dia, ya. Orang permulaan, orang awam yang nak berjalan menuju pada Allah, dia ada perasaan takut dan harap. Kepada orang yang sudah mula meningkat, dia akan bertukar kepada khabat dan basat. Khabat dan basat mengalir tanpa sesuatu sebab di dalam hati orang yang arif, yang mahabbatullah atau yang cintakan Allah. Nampak? Dia mengalir. Kalau kita khauf, kita takut sebab aku ada dosa. Kalau kita raja, kita harap sebab kita harapkan pengampunan Allah, dosa aku yang dah ada. Ini ada sebab. Tapi orang yang sudah Allah Ta'ala buka hati dia sedikit,
Dia rasa hati dia kecut dalam duduk dia berzikir, ya. Dengan keadaan khusyuk, tak semena-mena, rasa hati dia terkecut, macam takut. Tapi bukan dia nak buat. Kau ni takut kenapa ni? Tak ada datang perasaan tu. Itu qabat. Beza kalau kita yang orang awam biasa ni, aku dosa lah, takut aku pada Allah. Itu perasaan orang awam. Tapi kalau kira orang yang sudah mula jalan menuju pada Allah, bila dia dalam keadaan dalam sesuatu keadaan yang kita namakan hal, dalam sesuatu keadaan dengan keadaan semena-mena, tak tahu macam mana, datang limpahan. Limpahan ini tuan-tuan dan puan-puan, dia tak menentu. Kita ingat kalau kita duduk zikir, mudah-mudahanlah dapat rasa limpahan itu. Tapi tak semesti duduk berzikir. Kadang-kadang kita tengah duduk dengan kawan-kawan, terasa hati kita kecut, sedih kita pada Allah. Kadang-kadang kita tengah berniaga, kadang kita tengok orang ramai, kadang hati kita, perasaan kita gembira dengan Allah. Basok. Inilah namanya hal. Hal tu mana keadaan limpahan Allah beri kepada hambanya dengan tanpa ada sebab. Khauf, raja ada sebab, takut dan harap pada Allah. Ya. Khauf dan raja merupakan kelakuan hati yang berkait dengan sesuatu yang akan berlaku. Dia akan berlaku takut azab neraka, akan berlaku takut di yaumul qiyamah. Jika berkait dengan sesuatu yang tidak disukai, itu khauf, takut dia azab. Jika berkait dengan sesuatu yang disukai, itu raja, harap dapat masuk syurga, harap dapat pengampunan. Itu menterjemahkan makna khauf dan raja. Makna haibah dan unsun, ya, kalau matikan uns, kalau kita hidupkan unsur. Makna haibah dan haibah tu telah saya sebutkan tadi, kehebatan. Uns tu maknanya berjinak-jinak. Beza. Kalau tadi disebutkan qabat, iaitu digenggam, basat, dibuka. Sekarang haibah, tenggelam dia dalam kebesaran Allah, kehebatan Allah. Uns dia bermanja-manja. Orang yang kasih kepada kekasih dia tidak lagi letak harapan pada kekasih dia, tapi dia sudah bermanja-manja dengan kekasih dia. Begitulah juga orang kekasih Allah. Dia bukan mengharap lagi pada Allah, dia bermanja dengan Allah Ta'ala. Dia bukan lagi meminta, tapi dia bergembira dengan Allah. Berbeza kita meminta. Tapi bagi orang yang sudah sampai makrifat, dia sudah berseronok dengan Allah SWT. Itu nama uns. Ialah dua hal, iaitu haibah dan uns, ialah dua hal dalam hati, iaitu maqam di atas qabat dan basat. Mana atas lagi pada qabat dan basat. Sebagaimana qabat dan basat itu maqam di atas khauf dan raja. Qabat basat atas pada khauf dan raja. Haibah itu memastikan ghaibah, iaitu fana daripada selain Allah Ta'ala. Semata-mata syuhud akan Allah Ta'ala sahaja. Itu haibah. Orang yang sampai haibah ni, maknanya dia sudah tenggelam. Fana tu dia tenggelam dah. Dia tak nampak selain pada Allah, dia tak nampak dah. Tak nampak diri dia yang buat ibadat, tak nampak itu, tak nampak. Dia hanya nampak Allah saja. Kau ni susah lah, sikit-sikit Allah saja kau ni. Kenapa kau ni? Itu kita lah tengok dia. Tapi bagi dia sudah sampai makam haibah tu. Perasaan dia, hati dia tu dengan Allah. Dia tenggelam dah dia dengan Allah Ta'ala. Itu makam dia, darjat dia, level dia. Dan demikianlah, dia hanya melihat kepada Allah dan tidak melihat selain pada Allah. Sementara uns, iaitu memastikan sahu, dengan sod hawaw, sahu, iaitu ingat atau sedar dan siuman. Ia dinamakan makam al-baqa, mengikuti istilah ahli sufi. Jadi uns tu dia sudah gembira. Kalau tadi haibah tu dia sudah tenggelam, dia hanya dengan Allah. Tapi uns ni dia sudah bergembira pula. Gembira, tapi maknanya dia boleh bersama-sama kita dengan orang ramai, tapi hati dia sedang berjinak-jinak dengan Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh ahli sufi, al-wahda fil kasrah, al-kasrah fil wahda. Dia berseorang-seorangan dalam keadaan beramai. Orang ramai dia depan dia, tapi hati dia seorang-seorang dengan Allah Ta'ala, sedang berjinak-jinak. Masya Allah, ya.
Wal kasra fil wahda, dan dia beramai sedang dia seorang. Kita nampak dia duduk seorang saja, tapi sebenarnya dia sedang bersama dengan Allah Ta'ala hati dia. Itu yang kita katakan, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Apa artinya hasbi rabbi? Cukuplah aku dengan Allah Ta'ala. Ma fi qalbi, tak ada dalam hatiku ghairullah, selain Allah. Selain Allah tak ada. Jadi hati dia tu seronok-seronok dengan Allah Ta'ala. Itu makam-makam orang yang telah sampai darjatnya tinggi di sisi Allah. Inilah makam arifin yang kamil mukammal. Makam orang-orang arifin. Arifin itu ma'rifat. Yang kamil itu sempurna. Yang mukammal itu yang disempurnakan. Yang dinamakan pula insan kamil. Insan yang sempurna. Yang muntaha, iaitu yang tertinggi dalam makrifat kepada Allah. Jadi kalau sekiranya kita mempelajari ilmu sifat 7 ya, atau makam 7, dia daripada, kita katakan daripada nafsu ammara, lawama, mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kemudian sampai pada insan kamil. Insan kamil itu insan yang sempurna. Mana hati dia sudah sampai kepada Allah. Dah tak ada lagi dah hati dia tu dengan sesama manusia, walaupun dia berurusan dengan manusia. Ini makam para wali-wali ini besar, sultan-sultan aulia, dan para nabi-nabi, rasul-rasul. Ini makam mereka ya. Kesimpulan daripada keterangan ini ialah khauf dan raja itu makam orang yang mubtadi, yang permulaan. Sementara qabat dan basar itu makam orang pertengahan jalan mengikuti tarikat ahli sufi. Dan suluk itu merupakan makam mahabbatullah. Dan suluk itu merupakan makam mahabbatullah. Suluk itu ialah jalan menuju pada Allah ya. Dan usilah makam orang yang muntaha, yang arif lagi kamil mukammal. Kalau sekira kita gantikan perkataan suluk itu dengan al-haibah. Al-haibah itu lebih sesuai lah ya. Sebab selepas khauf, raja, qabat, basat. Kemudian al-haibah. Al-haibah itu merupakan makam mahabbatullah. Makam kasih pada Allah, dia tenggelam pada Allah. Dan uns itu sama-sama dengan haibah. Ialah makam orang-orang yang muntaha, yang arif lagi kamil mukammal. Itu yang baru kita sebutkan tadi ya. Jadi maknanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling kemuncak, bahawa dia sudah sampai pada darjat uns, iaitu uns tu maknanya sudah bermanja-manja, berjinak-jinak dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, istilah-istilah ini hanya kita membacanya ya, untuk sebagai pengetahuan. Tetapi bukanlah kita katakan nak berangan-angan ya. Cuma tak menjadi mustahil kalau sekira Allah nak buka pada sesiapa. Sebab ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang asalnya orang fasik, yang maksiat ya, sekelip mata Allah boleh ubah dia menjadi kekasih Allah. Itu kehendak Allah. Dan ini telah terbukti ya di zaman para sahabat. Walaupun sahabat-sahabat ada setengah turun orang yang kafir menyembah berhala, tapi sekali mata Allah ubahkan hati dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu menjadi kekasih-kekasih Allah, dan bahkan dijamin syurga. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Cuma kita membaca ini sebagai pengetahuan kita. Wallahu a'lam. Obat yang membawa kepada khauf itu bolehlah anda dapatkan dari Al-Quran.